Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Syekh Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Al-mustahadah wa ashabul a'dzar. Situ tak? Betul Al-mustahadah wa ashabul a'dzar. Maksudnya perempuan yang mustahadah, perempuan yang keluar darah istihadah, dan orang-orang yang mempunyai keuzuran. Baik, itu tajuk dia. Katanya wa taghsilul mustahadatu farjaha wa tashudduhu wa ta'sibahu thumma tatawadda. Maksudnya perempuan yang mustahadah, dia basuh farak dia. Sebab darah kan ada. Jadi dia kena basuh farak dia dulu. Lepas daripada basuh, diikat. Wa ta'sibu, dia ta'sib dengan tashudduhu di atas tafsir sahaja, makna sama. Lepas tu dia ikat farak dia. Ikat farak. Maksud ikat farak adalah meletakkan sesuatu pada farak dia. Kalau zaman kita mudah, zaman kita pakai spender je lah. Kalau zaman kita ni. Kemudian, thumma tatawadda. Kemudian, dia berwuduk. Jadi ni langkah-langkah yang perlu diambil oleh perempuan yang ada darah istihadah sebelum daripada dia nak sembahyang. Sebab darah hukum dia adalah najis. Antara syarat sah sembahyang mesti kena suci daripada najis. Jadi perempuan yang mustahadah mesti dia kena basuh dulu darah dia. Basuh dulu kemaluan dia. Lepas daripada dia basuh, oleh kerana darah sedang keluar, maka perlu kena meletakkan sesuatu untuk mengelak darah keluar. Dia kena ikat kemaluan dia. Zaman kita kata pakai spender ataupun letak kain. Zaman kita celah spender. Sama dah. Lepas daripada tu kemudian dia berwuduk. Dia thumma, kalau dalam bahasa Arab thumma adalah litartib wat tarahi. Kalau kita belajar dalam ilmu nahu, thumma adalah litartib wat tarahi. Maksud dia mengikut aturan serta berlambatan. Sedangkan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, di antara berwuduk dengan ikat saat itu tidak boleh senggang masa yang lama, bahkan mesti kena ada mualak. Maka thumma di sini bukanlah dengan makna tarahi. Thumma dengan di sini bukan makna tarahi. Thumma dengan makna fa li ta'qib. Maksudnya lepas daripada ikat mesti kena ambil wuduk selalu. Sebab kita kena ingat perempuan mustahadah sama juga dengan daimul hadath. Daimul hadath, orang yang berkekalan hadath. Contoh orang yang salisul baul, orang yang air kecing tubik semua, dia kena melakukan hal yang sama. Dia kena basuh dulu kemaluan dia. Lepas daripada tu dia kena baluk kemaluan dia untuk mengelak daripada air kecing keluar. Lepas daripada tu mesti kena berwuduk selalu, mesti kena ada mualak. Okey, boleh faham kan? Sebab takut kita ambil zahir ibarat thumma litarahi, jadi bermakna tidak perlu mualak. Sedangkan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i mesti kena
mualak di antara basuh, ikat dan berwuduk. Baik. Sebab itulah dia kata ni wala tuakhiru ataupun wala tuakhiru ba'da at-taharati illa lil-ishtighali bi asbabis salati. Dan tidak dilewatkan. Wala tuakhiru salah, dan tidak dilewatkan, dilambatkan sembahyang selepas daripada bersuci. Lepas daripada bersuci tidak boleh melewatkan sembahyang. Ataupun boleh kita kata wala tuakhiru pun boleh. Situ kita tu ditulis bagi mana la tuakhiru ke la tuakhiru. Tak ada bagi kau. Oh, sama dengan kita anak tak ada bagi kau. Dia boleh baca dua. Kalau wala tuakhiru, ta'akhiru al-mustahadah. Fa'il kembali kepada al-mustahadah. Kalau wala tuakhiru ay tuakhiru as-salah. Wala tuakhiru ay tuakhiru al-mustahadatu as-salata. Maksudnya perempuan yang perempuan yang mustahadah dia tidak boleh melewatkan sembahyang ba'da taharah, selepas daripada taharah. Ini nak khabar dia mesti kena mualak di antara taharah saat itu dengan sembahyang. Jangan ada tempoh masa yang lama di antara dua perkara tersebut. Illa lil-ishtighali bi asbabis salah, melainkan kerana ishtighal, kerana sibuk dengan sebab-sebab sembahyang. Maksudnya kalau dia ada kaitan dengan maslahah sembahyang, itu tak apa. Walaupun dia berada ataupun perceraian yang lama di antara taharah dengan sembahyang. Ada perceraian yang lama di antara taharah dengan sembahyang, yang mana perceraian tersebut adalah maslahah sembahyang, maka itu tidak menjadi masalah. Sebab tu dia kata illa lil-ishtighali bi asbabis salati, melainkan kerana sibuk dengan sebab-sebab sembahyang. Contoh sebab sembahyang adalah kasatri auratin, seperti menutup aurat, baca dengan satri. Dia kalau bahasa Arab, kalau sitrun lain daripada makna satrun. Kalau satrun menutup, kalau sitrun penutup. Tabir dipanggil sitar, sitrun penutup. Kena baca kasatri aurah. Di dalam kitab Matan Safinatun Najah tu dia ada dia ada berkenaan dengan syarat sah sembahyang, yang mana ada setengah kitab yang baru, cetakan baru, dia tulis wasitrul aurah. Itu salah, bukan wasitrul aurah. Diam dia, satru. Satrul aurah, bukan sitru. Baik. Kasatri auratin, seperti menutup aurat. Orang lelaki, orang puang, dia wajib dia kena tutup aurat. Jadi perbuatan menutup aurat dia termasuk dalam asbab as-salah. Maka penutupan aurat yang berlaku di antara taharah dengan sembahyang, ia tidak memutuskan mualak. Wa adhanin, dan azan. Tunggu azan dulu, nak jawab azan dulu sebagai contoh. Wa intidhari jama'atin, dan menanti jemaah. Itu imam lambat sebagai contoh. Baik. Tapi fa in akharat li ghairi dhalik, maka jika melewatlah ia. Boleh baca ukhirat, boleh baca akharat. Jika melewatlah ia, kembali kepada al-mustahadah, yakni salah. Akharat ay akharat al-mustahadatu as-salata li ghairi dhalika, bukan kerana demikian itu, kerana selain daripada demikian itu. Bukan kerana hal tadi, bukan kerana ishtighal bi asbabis salah. Contoh, duduk balas WhatsApp ataupun baca Facebook. Zaman kita kena contoh tu lah. Balas WhatsApp jadi galik sikit, baca Facebook galik sikit, like benda orang poh lambat sikit. Baik. Jadi ketika tu istanafatis sadah, dia kena istinaf balik istanafatit taharah, dia kena istinaf balik akan at-taharah saat ni. Kena buat semula. Kena buat semula. Benda hak yang tak dia. Baik. Sebab dia, sebab ada kecuaian tanpa sebarang keuzuran. Taharah dia ketika tu adalah dalam keadaan darurah. Sebab hadas duk tubik semua. Sedangkan dia boleh mentakhfifkan hadas dengan cara dia buat selalu. Tiba-tiba dia tidak buat selalu. Maka sebab itulah tak jadi hak tadi. Kena buat semula. Baik. Tapi orang puang ni, takkan dia akan tangguh-tangguh kan. Dia tahu dah kena buat mula, dia akan buat lalu lah. Mereka hak jenis kerah kepala. Orang ajak buat lalu, dia buat
Tangguh-tangguh. Jadi buat tangguh buat mula. Tak dosa pun. Buat mula dah. Baik. Katanya wayajibu ghaslul farji wa ta'sibuhu. Okey, wajib. Wajib membasuh kemaluan. Untuk dia sebab dia basuh kemaluan sedangkan darah duk tubik untuk mengurangkan darah. Dah kalau basuh dah tubik juga maka kurang dah. Sebab hak yang sebelum daripada tak ada dah. Kau dak basuh tubik maka campur di antara hak yang sebelum dengan hak yang selepas jadi banyak. Wajib basuh kemaluan. Lepas tu wa ta'sibuhu dan wajib ta'sib ikat. Lepas tu wajib wal wudu'u li kulli fariidah dan wajib berwuduk untuk setiap fardu. Maksudnya satu wuduk hanya boleh dia sembahyang satu fardu sahaja. Satu wuduk satu fardu. Manakala sembahyang sunat boleh dia nak buat banyak mana hak yang dia nak. Baik. Namun dia sebenarnya kewajipan berwuduk untuk setiap satu fardu adalah pandangan majoriti ulama mazhab. Cuma adalah pandangan hak yang kedua mengatakan tidak wajib untuk setiap fardu. Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i wajib kena mengambil wuduk untuk setiap fardu. Katanya wa man bihi salasul bauli kal mustahadati fi ma taqaddam. Dan mereka yang ada padanya bihi dinya diman salasul baul berterusang kencing. Dia kalau salis makna orang yang berterusang air kencing. Kalau salas berterusang kencing dia. Air kencing dia berterusang tu bik. Jadi ada padanya penyakit salas. Maka dia saat itu man mubtada kal mustahadah khabar adalah ia seperti hukum perempuan mustahadah fi ma taqaddam pada barang hak yang telah lepas. Maksudnya benda kena bersih dulu untuk mengurangkan najis. Lepas tu kena baluk, kena ikat molek. Lepas tu kena berwuduk selalu. Lepas tu kena sembahyang lalu. Baik. Kita zaman kita lah ni ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan sakit yang terpaksa kena masuk waya dan dia kecing melalui waya. Lepas tu ada beg yang menanggung air kecing. Maka apa hak yang perlu dia buat menjadi kewajipan kepada dia adalah kena takhfifkan najasah. Maksudnya hak yang ada dalam bekas tersebut kena buang dulu. Melainkan kalau sekiranya tidak boleh buang, waktu masalah lain. Maksudnya buang dulu. Kalau boleh saling, saling. Baik, kalau tak boleh saling, waktu masalah lain. Kalau boleh saling, saling. Patai kecil dia tubik semua daripada wajah, daripada dalam sampai keluar tubik kang air kecil yang ada tubik kang. Maka cara dia sama juga. Cara dia. Basuh dak dah. Kang, basuh dak nak basuh ni. Jadi maksudnya dia kena berwuduk untuk setiap fardu. Okey, habis. Seterusnya katanya babun najasat. Bab pada menjelaskan najis. Katanya al-a'yanun najisah ataupun al-a'yanun najasah wal a'yanut tahirah. Ada ain-ain yang najis dan ada ain-ain yang suci. Ain ni makna zat, benda. Benda ada benda yang najis, ada benda yang suci. Ada benda yang najis, ada benda yang suci. Kenapa dia cerita benda hak najis? Kerana antara syarat sah sembahyang adalah kita kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Katanya wan najasatu hiyal baulu wal ghaitu wad damu wal qayh. Najis iaitu najis adalah al baul, air kencing. Air kencing najis. Air kencing manusia ke, air kencing binatang ke, semuanya najis. Sama ada binatang tu hak yang dimakan daging ke ataupun tidak, najis. Air kencing manusia najis, dalilnya hadis al-A'rabi. Hadis al-A'rabi yang mana dia masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kecing dalam masjid Rasulullah. Lepas daripada selesai dia kecing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat untuk cuang setimba air di atas air kecing tersebut. Itu menunjuk bahawasanya air kecing manusia adalah najis. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya antara dalil air kecing itu najis adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istangzihu minal baul fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu. Hendaklah kamu bersihkan daripada air kecing, sebab kebanyakan azab kubur adalah daripada air kecing. Kena berhati-hati. Jangan buat ikut dang aja. Rasa nak kecing, buka seluar pacar,
habis ngecik di seluar, lepas tu guna buat semayang pula, kain guna buat semayang pula. Allahu Rabbi, hak tu memang cukup bahaya daripada sudut ibadat. Baik. Istangzihu minal baul fa inna ammata azabil qabri minhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Begitu juga dalam satu hadis yang lain, Rasul lalu kok dua kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya penghuni dua kubur ni sedang diseksa, dan dia tidak diseksa kerana benda yang besar, bukan benda payah. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah seorang daripada keduanya dia berjalan dengan namimah. Namimah ni ngacung. Orang kata ngacung. Batu api. Melaga-lagakan orang. Wa ammal akhar fakana la yastangzihu minal baul. Hak seorang lagi, dia tidak istinzah, tidak menjauhkan daripada air kecil. Baik. Allahu Rabbi. Air kecil, ulangan, air kecil manusia najis. Begitu juga air kecil binatang najis. Sama ada binatang yang dimakan daging ataupun tidak. Binatang yang tidak dimakan daging, kucing. Najis air kecil kucing. Air kecil kambing. Kambing makan daging. Dia makan daging dia. Sedap pula. Kambing. Makan daging dia. Jadi air kecil dia najis. Baik. Manakala hadis al-uraniyin, dipanggil di sana ada hadis yang dikenali sebagai al-uraniyin. Yang mana ada sekumpulan orang tu mari ke Madinah, dia memeluk Islam. Lepas tu hidup Madinah, dia sakit. Dia sakit. Sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar dia tempat unta sedekah. Dan Rasulullah suruh dia minum air kecil unta. Dan lepas daripada minum air kecil unta, minum susu unta, baik nyakit, gemuk metong. Akhirnya dia bunuh penggembala unta Rasulullah. Dia buat lari unta. Baik. Tu Rasulullah suruh dia minum air kecil unta. Rasulullah suruh minum air kecil unta. Baik, mazhab Imam Syafi'i kata air kecil unta hukum dia adalah najis, tapi daripada sudut perubatan adalah dibolehkan. Harus berubat dengan suatu benda yang najis selama mana ada syarat dia, selama mana tidak ada benda yang suci melainkan arak. Arak tidak boleh. Arak tidak dibolehkan. Melainkan tolak arak saja. Orang lain tak ada masalah, tapi dengan syarat benda tidak ada benda yang suci. Kalau benda berlambak lagi benda suci, apa nak cari benda yang najis je? Itu salah lah. Baik. Yang pertamanya air kecil. Yang keduanya wal ghaid, tahi. Najis tahi, air kecil najis, tahi najis, waddamu, darah najis. Cuma kalau sikit dimaafkan darah. Wal qayh, dan nanah. Al qayh makna nanah dah. Lupa makna. Betul dah nanah kan? Qayh. Dah ingat tak? Nanah. Dah ingat. Ngatuk dia dah ingat. Al-qayh, nanah. Betul lah nanah dah. Baik. Juga najis. Wal-qayh, muntah. Najis, muntah. Dia sama juga. Dia muntah juga kalau sekiranya budak saat ni tu, budak baby, dia minum susu mak dia, selang 5 minit tubik semula. Daripada ma'idah dihukumkan najis. Kalau tak sampai ma'idah lagi, tengah-tengah susu, isap susu, sembuh mula, lepas tu tidak najis. Jadi cuma benda jeluak budak, kita kata jeluak budak, hak yang tubik daripada ma'idah, bukan hak yang duduk masuk halakung tubik semula, hak tu tak. Hak yang masuk ma'idah dah. Lepas tu tubik semula 5 minit dah. 5 minit masuk dalam dah kan, tubik semula. Sebagai contoh 10 minit dah tubik semula, maka hukum dia adalah najis. Sebab masuk dalam perut dah. Cuma dimaafkan untuk ibu dia. Untuk ibu dimaaf. Untuk ayah tak maaf. Tak Imam. Untuk ayah tak maaf tu. Dan mak sibuk. Anak wah ayah kata, ayah mana mak dia. Ayah pun wipek kanak saat ni. Contoh. Senyap anak. Walaupun tak ada susu. Tiba-tiba je luak penuh hak dia ayah dia tidak dimaafkan. Sebab bukan tugas ayah bagi susu ke anak. Awak tipu anak boleh ayah. Allah Rabbi. Ayah dia jaga. Dia gini, dia al-masyaqqah tajlibut taysir. Tu kaedah fiqh. Kesusahan dia dapat menarik mudah. Maksudnya apabila susah, maka dipermudahkan untuk dia, dimaafkan untuk dia.
Cuma kita ada satu lagi kaedah, an-nadir hukmu wujuduhu kal ma'dum. Benda yang jarang, kewujudan dia seperti tiada. An-nadir la hukmalah. Benda yang jarang tidak ada hukum baginya. Kalau jarang ayah jaga anak maka dia mengambil hukum yang sama. Maksudnya macam ayah nak jaga anak lah, maka tidak dimaafkan untuk ayah dia. Baik. Katanya wal khamru, khamru ni arak. Wan nabidh, dan nabidh. Nabidh ni arak juga. Beza mana al khamru dengan an nabidh? Okey, kena cerita sikit perbezaan di antara al khamru dengan an nabidh. Al khamru ni adalah al muttakhadhah min ma'il 'inab. Itu makna al khamr. Sebenarnya dalam meletakkan definisi al khamr, ulama berbeza pandangan lah sebenarnya. Kalau benda Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, dia kata al-khamru ni adalah al-muttakhadhah min ma'il 'inab. Suatu yang dijadikan daripada air inab, air buah anggur. Maksudnya ambil buah anggur, peroh, lepas tu ambil perang, maka jadilah al-khamr apabila mabuk. Atau mana al-khamr. Manakala nabidh lain. Nabidh asal makna lepak, letak, capok. Nabidh. Nabidh ni kata benda Khatib Asy-Syirbini, al-muttakhadhah min ma'i az-zabib wa nahwih. Maksudnya suatu minuman yang dijadikan daripada air buah zabib ataupun air buah tamar. Mana air jadi air buah zabib, air buah tamar gini. Kita ambil zabib. Zabib tahu kan zabib? Okey, orang kita panggil dia buah zabib. Tak tahu. Tak tahu buah zabib ni. Oh, dah ingat buah zabib. Tapi mana tahu buah zabib? Wassameh, orang Terengganu kata wassameh. Itu buah zabib. Terang. Zabib. Betul dah zabib Syekh? Wassameh orang Terengganu kata wassameh. Orang luar kata benda. Kismi gitu kan. Baik, bukan kismi. Suka nak wah kismis tu. Wasameh. Jadi ambil air dia, maksudnya kita ambil dia ataupun kita peracur, ambil air dia ataupun air daripada buah tamar. Air buah tamar, ambil buah tamar, capur-capur air, ambil air dia, perang. Itu dia panggil nabidh. Dia sebenarnya nabidh ni dia ada perbincangan sikitlah nabidh. Okey, kita nak cerita hak ni dulu. Nabidh kalau khamr, apa hak yang disebut oleh Khatib Asy-Syirbini, arak ni ataupun arak yang dinamakan sebagai al-khamr adalah diambil daripada air buah anggur. Atau nabidh diambil daripada air buah zabib ataupun buah tamar. Okey, jelas kan? Apabila dia mabuk, maka dinamakan hak nu al-khamr, hak ni dinamakan sebagai zabib. Tapi zabib pula, nabidh. Tukar zabib dengan nabidh. Cuma masalah nabidh ni ada perbincangan sikit dah. Ana cuba sebut sikit perbincangan sikit masalah nabidh. Dia dalam benda dalam bahasa Arab dinamakan juga sebagai nabidh kalau sekiranya kita ambil air, kita pun ambil buah tamar, kita letak. Pagi kita minum petang. Kita panggil nabidh. Hukum minum nabidh kalau sekiranya tidak memabukkan, hukum dia adalah dibolehkan. Harus. Boleh. Kalau memabukkan, hak tu jelas. Hukum dia adalah haram. Kalau tidak memabukkan, hukum dia adalah harus. Namun ada juga sebahagian daripada ulama mengatakan haram minum nabidh walaupun tidak memabukkan. Ada pandangan ulama. Okey, boleh faham? Sekarang ni kita ada segelas air. Kita letak buah tamar dalam. Kita letak buah tamar dalam. Bila kita letak buah tamar dalam, kita perang. Dalam tempoh-tempoh tertentu walaupun tidak memabukkan, tapi hukum dia adalah haram kerana berpandukan kepada zahir hadis. Okey, sekali lagi ya. Masalah nabidh, dia ada hak yang memabukkan. Hak tu jelas hukum dia adalah haram. Ada nabidh yang tidak memabukkan. Nabidh yang tidak memabukkan, ada pandangan yang mengatakan
boleh minum secara mutlak. Secara mutlak. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan tidak boleh minum melainkan apabila cukup syarat. Dua syarat. Cukup dua syarat. Syarat yang pertama adalah jangan campur di antara kismis dengan tamar. Jangan campur. Kalau campur letak dalam satu gelas, maka tidak dibolehkan. Okey, jelas? Faham tak, Mazi? Ke tak faham? Ke ngatuk Okey, anda ulang sekali lagi ya. Masalah Nabi, supaya kita tahu hukum fiqh sikit. Akan datang kalau kita jumpa perbincangan Nabi dalam kitab hadis, mudah kita nak tasawur lagu mana permasalahan dia. Kadang-kadang kita tidak dapat tasawur apa yang dibincang dalam kitab hadis sebab kita tidak pernah dengar perbincangan dia kan. Kalau kita pernah dengar, mudah kita faham. Sekarang ni Nabi. Okey, katakanlah Mazi beli buah tamar banyak. Makan air buah tamar sikit lepas tu dia ambil, Mazi ambil gelas, ambil buah tamar tak dalam. Jadi kalau kita tak lama dia jadi tamar pun dia akan coh gitu kan. Okey, campur dengan air dia. Boleh tak minum? Tu dipanggil Nabi tu. Boleh tak minum? Boleh minum. Tak ada masalah kalau sekiranya tidak memabukkan. Kalau memabukkan, hukum dia adalah haram. Tidak dibolehkan. Sama juga madu ke? Kita tak madu ataupun nisang. Dia manis kan? Kalau dia boleh memabukkan kan? Kalau sekiranya kalau kita perang dalam tempoh tertentu. Baik, air tuak ke sama lah. Jadi, kalau kita letak buah tamar dalam sehingga memabukkan. Memabukkan, maka hukum dia adalah haram. Kalau tidak memabukkan, boleh minum. Okey, ada dua pandangan. Ada pandangan yang pertama mengatakan boleh minum secara mutlak, asal kata tidak memabukkan. Jelas? Ada pandangan yang kedua mengatakan boleh diminum tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah mesti jangan campur di antara dua. Yang pertama benda kismis dengan tamar. Jangan campur sekaligus. Baik, sebab di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Baik, daripada Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yukhlata at-tamru waz-zabibu jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dicampur di antara zabib dan tamar. Tamar tu tamar lah. Tak kenal kan tamar. Wah khema, orang kata wah khema. Dia asal orang kata wah khema. Wah tamar tu lah. Zabib tahulah, wah zabib kismis. Campur sekaligus tak dalam gelas, Rasulullah larang. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Abdullah bin Abbas. Begitu juga wa an yukhlatal busru wat tamru jami'a. Dicampur di antara busr. Busr ni tamar muda. Gitu kan? Tamar muda. Dengan tamar. Tamar ni tamar hak yang telah kering dah. Hak yang kita makan ada tamar kering. Dia ada tamar, ada rutab, ada busr. Lepas tu dia kata ada balah. Ingat tak? Balah kan? Kita biasa balah dia panggil tak? Hak muda lagi tau. Busr rasanya tamar muda juga rasanya. Dia ada perbezaan. Biasa makan tak? Tak biasa makan balah. Duk Mesir. Tak biasa. Balah hak yang besar, yang detakar lagi. Bukan dak kuning lagi tau. Hijau lagi tu tau. Putih lagi. Kelak lagi tu. Kalau hak kuning tu dia panggil rutab dah. Baik, Rasul larang. Jadi oleh kerana disebut dalam hadis sahih Muslim Rasul larang, maka secara zahir apa yang disebut daripada hadis tak boleh. Mabuk ke tak boleh. Kau campur tak boleh. Okey, boleh faham? Dan Rasul larang. Nak katakan Rasul larang. Tengok. Okey, itu yang pertama. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah peramang tersebut jangan lebih daripada 3 hari. Jangan sampai kepada 3 hari ke atas. Peramang tersebut. Kalau hanya sehari, 2 hari, tak ada masalah. Okey, jelas. Kerana juga hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Ibn Abbas juga. Kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumbadhu lahu az-zabib fi as-siqa fayashrabuhu yawmahu wal ghad wa ba'da al-ghad fa idza kana masa'u ath-thalithah sharibahu wa saqah fa in fadala shay'un ahraqah. Maksudnya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bekas air dia diletakkan buah zabib dalam bekas air. Bekas air Rasulullah diletakkan buah zabib untuk beri rasa manis.
Maka Rasulullah minum pada hari tu. Dah ada hadis lain daripada Aisyah, letak pagi Rasulullah minum petang. Tak petang Rasulullah minum pagi. Rasul minum gitu, maksud pagi minum, petang minum, pagi minum, petang minum. Dalam hadis Abdullah bin Abbas dia kata fayashrabuhu yawmahu. Rasul minum pada hari tu. Wal ghad esok, wa ba'dal ghad lusa. Fa idza kana masa'u tsalitsah, sampai kepada petang hari yang ketiga. Petang yang ketiga, syaribahu wa saqah, masih lagi Rasul minum, tapi fa in fadala syai'un ahraqah. Kalau lebih lagi Rasulullah tuang. Kalau lebih lagi Rasulullah tuang. Maka sebahagian daripada ulama menjadikan hadis ini sebagai sandaran bahawasanya peramang zabib, air peramang zabib, ketika air peramang kan? Air peramang zabib kalau lebih daripada 3 hari, hukum dia adalah haram. Walaupun tidak memabukkan, kerana lebih daripada 3 hari itu ada madhinnatul iskar. Apa ni? Madhinnah, tempat sangkaan yang kuat bahawasanya ia memabukkan. Okey, jelas? Jelas tak Maizi? Hak ni memabukkan lain, hak najis lain. Hak najis hanya memabukkan. Kalau tidak memabukkan tak najis. Cuma anda nak huraikan bukan bab najis lagi, anda nak huraikan bab perbezaan di antara khamr dengan nabis. Jelas kan? Baik. Jadi al-khamr hukum dia adalah najis, an-nabidh hukum dia adalah najis. Seterusnya wa kullu muskirin ma'i', setiap yang memabukkan yang cair. Tak kiralah nama benda pun, kalau dia tu benda cair yang memabukkan, hukum dia adalah najis. Baik. Tapi kita kena, sebab biasa kalau orang tanya dah, kalau gitu minyak petrol najis ke dok? Sudah. Kan minyak petrol memabukkan, minyak petrol. Ke tak mabuk? Mabuk? Biasa kena mabuk? Biasa mabuk? Kuat-kuat kan? Mabuk sebenarnya minyak petrol ni. Dia sama ngegang. Baik. Mabuk. Dah najis lah. Dah minyak petrol tidak najis. Minyak petrol tidak najis. Dia bukan minuman. Dia bukan minuman. Wal kalb, dan anjing. Anjing najis. Wal khinzir. Khinzir, bahasa kita guna perkataan khinzir ni. Nak beradak sikit dengan babi. Ada yang panggil babi lah, panggil khinzir je. Beradak sikit. Bukan beradak dengan babi, beradak dengan orang. Tak sebut babi. Tapi nak marah babi lah ke? Okay, wal khinziru wa far'u ahadihima, dan fara'. Okey, far'u. Fara' mana benda fara'? Kita belajar dalam ilmu mawarith, ilmu faraid, kita ada furu', usul, hawashi. Furu' mana? Anak. Anak cucu tu dipanggil furu'. Usul ayah, mak, datuk ke atas. Hawashi adik beradik, anak saudara, pok saudara, anak pok saudara tu panggil hawashi. Jadi wa far'u ahadihima maksudnya anak kepada salah satu daripada keduanya. Anak anjing ataupun anak babi. Jangan kita hurai lagu tu. Kena kata wa far'u ahadihima ai ma'a hayawanin tahir, berserta dengan binatang yang suci. Kalau kata wa far'u ahadihima, anak salah satu daripada keduanya, anak anjing, anak babi. Dah sama, anjing juga, babi juga. Ke nama dia lain. Sama je. Anak anjing, anak babi. Dah sebut buat benda-benda tulis. Anak anjing, anak babi. Dia far'u ahadihima maksudnya ma'a hayawanin tahir. Seterusnya wal wadiyu. Dan air wadi. Antara benda yang najis wadi. Wal madhiyu ay madhi. Apa perbezaan di antara wadi dengan madhi? Dia madhi ni dia keluar ketika seorang tu ada syahwat. Dulu kita rasa bincang dah kak. Bincang dah air mazi dulu kan? Ingat air mazi. Dulu kita bincang dah. Dia keluar ketika bangkit syahwat. Tapi apabila dia keluar saat ni, dia tidak rasa kelazatan seperti mana rasa kelazatan ketika keluar air mani.
Manakala air wadi ni air hok yang air hok yang macam putih telur. Biasa keluar selepas daripada seorang tu kecing. Kenyek, neleh. Keluar tu dipanggil air wadi. Air wadi, air madhi, hukum dia adalah najis. Wa ma la yu'kalu lahmuhu idza dhubih. Dan barang, yakni binatang yang tidak dimakan dagingnya apabila disembelih. Binatang yang tidak dimakan dagingnya apabila disembelih. Sembelih binatang tu, pada binatang tu tak boleh makan daging dia. Maka apakah hukum dia? Hukum dia adalah najis. Baik. Dah kalau sembelih dak benda najis, kalau dak sembelih mapuh gitu, bangkai najis lagi. Maksudnya kita sembelih binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, dia tidak mengangkat daripada hukum najis kepada hukum suci. Tu wa ma la yu'kalu lahmuhu idza dhubih. Dulu ana ingat ada orang tu dia nak buat minyak ubat. Dia pun takat kelawar. Dia takat kelawar, dia buat minyak ubat dengan kelawar. Kelawar kata kelawar. Betul bahasa luar dia. Kelawar. Lebih kurang je lah. Terengganu. Sama je lah. Kelawar. Orang Sabah panggil dia. Kelawar. Baik. Jadi, kelawar tu, dia meleh. Dia meleh. Hama, anak terus pegang. Anak pun duk fikir, jadi suci ke kalau meleh? Tak jadi suci. Tak jadi suci. Hukum dia tetap najis. Cuma nak buat ubat dengan benda yang najis macam kita khabar tadi itulah. Tapi kalau kita guna nak semayang mesti kena basuh dulu. Wal maitah, dan bangkai. Bangkai ni adalah binatang yang hilang hidup dia tanpa sembelihan syar'i. Tanpa sembelihan syar'i. Maksud dia tanpa sembelihan syar'i, dia sembelih molek dah, potong belaka, urat lekong, urat beri putih belaka. Tapi masalahnya binatang tu memang bukan jenis boleh makan daging. Dia melih kucing dok sekarang. Budak-budak, dia tengok rebang raya haji yo. Orang dok melih lembu, dia balik pakat puak-puak dia kejong kucing, dia melih dok sekarang. Siap dengan takbir, baca bismillah bergandong. Baik. Budak-budak. Nak suka tu biasa buat ke dia? Tak, ingat biasa buat. Tak ada kira. Baik. Jadi walaupun dia sembelih, putus belaka dorak lekong, tapi oleh kerana bukan sembelihan syar'i, maka dinamakan sebagai bangkai. Jadi binatang-binatang yang disembelih, kambing kita sembelih, molek dah, soh molek sembelih, bukan bangkai. Dia tidak najis. Darah tu najis lah, tahi dia najis lah. Illa as-samaka wal jarada wal adami. Melainkan as-samak. Maksud dia samak, ikan. Bangkai ikan. Illa as-samaka ay illa maitatas samaki. Melainkan bangkai ikan wal jarad, dan belalang. Maksud belalang ni, belalang tak ada malam ni. Belalang dia. Belalang katih. Orang Terengganu kata belalang katih, belalang kunyit tu. Tu belalang. Wal adami, dan anak Adam. Anak Adam adalah suci. Cuma bukan semua benda suci boleh dimakan. Bukan semua benda suci boleh dimakan. Ada sejenis bahan pewarna yang diperbuat daripada binatang, daripada serangga. Ada jenis pewarna orang buat kuih yang mana diperbuat daripada serangga. Biasa dengar tak? Tak biasa dengar. Baik, yang mana fatwa negara Brunei menghukum haram makan perkara tersebut. Tapi ada fatwa di tempat kita mengatakan halal. Itu salah sebenarnya. Tak betul. Dia kata halal sebab dia kata binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, ni alasan dia. Binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, hukum dia adalah suci. Itu salah. Alasan tersebut tak kena. Tak betul. Alasan tersebut. Sebab dia binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir suci pada sudut cecair. Pada sudut cecair. Maksudnya kalau dimasuk dalam air, maka dihukumkan suci, boleh kita berwuduk. Adakah boleh makan dia? Tak boleh. Sebab makan tak boleh. Baik. Ia bukan semua benda suci boleh makan. Kalau gitu anak Adam suci boleh makan. Kalau guna kaedah tu. Tu dia panggil tak kena guna kaedah tersebut. Jangan kata siapalah benda khabar hukum lagu tu. Jadi benda yang kita tak setuju, kita kata tak setuju. Apa tak ada kepentingan. Tak ada kepentingan, kita khabar je. Baik.
wal adami dan anak Adam. Anak Adam hukum dia adalah suci. Jadi maksudnya kalau anak Adam tu mati, kalau kita pegang sekali pun tidak perlu kita basuh tangan. Pegang peluh dia pun sekali basuh tangan. Kalau pegang tahi tu masalah lain lah. Usah kata orang yang mati, orang hidup pun tak boleh. Darah tak boleh, tu najis lah. Okey, habis. Wal adami dan anak Adam. Dia anak Adam kesucian anak Adam ni dapat difahami daripada ayat wa karramna bani Adam. Kami memuliakan anak Adam. Jadi apabila Allah Taala memuliakan anak Adam, maka tidak mungkin dihukumkan dia sebagai najis. Sebab najis tidak ada kemuliaan di situ. Seterusnya wala balu ma la yu'kalu lahmuhu ghairal adami. Dan susu laban ma binatang la yu'kalu lahmuhu yang tidak dimakan dagingnya. Susu binatang yang tidak dimakan dagingnya hukum dia adalah najis. Kucing yang tak makan daging, maka susu dia najis. Keldai yang tak makan daging, maka susu dia najis. Jadi kucing baru beranak, tengah-tengah semayang, lepas daripada semayang, kucing duduk mari tepi. Lepas tu susu tengah beranak ni dia susu penuh. Kucingnya bahang meh kambing susu pula. Banyak lah susu dia. Dia kalau kambing ni, kalau orang pelihara kambing tahulah kan. Kita pelihara kambing tahulah. Kalau kita bagi makan meh dia, meh susu dia, banyak lalu susu. Kalau duk makan meh susu, sikit susu. Gitu. Ubat dia duduk situ. Susunya bahang dia curi meh susu kambing. Banyak susu. Naim pun ada saja. Lama sangat zikir, dia pergi perah susu orang. Siung ngecik habis kena orang. Hukum dia najis. Kena basuh dah lewat bayang gitu lah. Contoh je. Contoh buat benda buat sungguh. Okey. Ghairal adami, selain daripada anak Adam. Susu anak Adam walaupun tidak dimakan daging dia, tapi hukum dia adalah suci. Susu anak Adam suci. Wa sya'rul maitati, dan bulu binatang, bulu bangkai. Tu maitah makna bulu bangkai. Bulu bangkai hukum dia adalah najis. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kulit bangkai hukum dia suci apabila disamuk. Tapi ingat, kulit sahaja. Manakala bulu yang ada atas kulit itu, hukum dia adalah najis. Wa sya'ru ghairil ma'kul, dan bulu binatang yang tidak dimakan. Idzan fasala fi hayati, apabila bercerai daripada binatang tersebut pada ketika hidup. Jadi bulu tu kalau dia bercerai daripada, cabut daripada binatang pada ketika hidup binatang, hukum dia adalah najis. Kucing tidak dimakan daging dia. Kalau bulu kucing tu berpisah daripada kucing ketika kucing masih lagi hidup, maka bulu saat itu dihukumkan najis. Cuma bulu kucing kalau sedikit dimaafkan. Najis, tapi najis yang dimaafkan. Illal adami, melainkan anak Adam. Anak Adam dikecualikan semua dalam bab ni. Melainkan anak Adam, bulu anak Adam. Dah bulu tiok siapa duduk sini Contoh. Baik. Suci. Maksud benda suci, maksudnya kalau duduk di kain kita ke, duduk kaki kita ke, tekoh kita sembahyang, tak batal sembahyang kita. Dah boleh makan bulu tu. Dah suci kan? Tak boleh. Mana boleh makan? Bukan semua benda suci boleh makan. Apa nak makan ni suci ni kan? Nak makan meja ni. Seterusnya wa maniyul kalbi wal khinzir, dan mani anjing dan mani babi. Mani juga dia anjing, babi, dan mani dia termasuk dalam perkara yang najis. Manakala mani binatang yang selain daripada anjing dan babi, walaupun tidak dimakan daging, mengikut mazhab Imam Syafi'i, hukum dia adalah suci. Walaupun tidak dimakan daging. Kucing biang, macuk air mani kena ke orang ni, tak apa, suci, tak najis. Allah. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu lah, berhenti awal sikit . Wal infahah tahiratun in akhadat min sakhlatin mudhakkah lam ta'kul ghairal laban. InsyaAllah kita sambung balik pada
minggu-minggu akan datang. Kita ada 10 minit lagi, kita cuba nak jawab soalan. Soalan ada tak lepas? Ada. Nanti insya-Allah kita akan jawab soalan lebih kurang dalam 10 minit. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.